Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sambungan surah Fussilat. Semalam sampai ayat yang ke-17, tapi saya laju. Ada komplain laju sangat, penutup macam ribut. Ayat 16 baliklah saya baca balik, ulang balik ayat yang 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسة لنذيقهم عذاب الخزي لتنذر قومهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Ayat ini dipanggil ayat ancaman, contoh bukan ancaman, ayat takhwif duniawi. Bagaimana kerana manusia degil, manusia sombong, manusia lawan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lawan cakap nabi mereka, maka fa'arsalna alaihim, maka kami telah turunkan, mengirimkan ke atas mereka rihan sorsoron, angin yang ribut, angin yang kuat, ribut puting beliung yang lebih pada puting beliung dengan panas, dengan sejuk, berbagai-bagai bentuk angin. Fi ayyamin, dalam beberapa hari, nahisatin, yang nahas, yang menakutkan, yang nahas, angin ribut kencang yang mematikan semua golongan-golongan yang degil tadi. Sekadar dengar ribut, maka mereka bergelimpangan mati seumpama pohon kurma yang dicabut, naik atas, empat turun ke bawah. Begitulah dahsyatnya ribut yang kita tak pernah tengok. Ribut yang bila Allah murka, dia turun ribut tu. Linuziqahum azab, dan kami merasa pada mereka azab al-khizi, azab yang amat-amat menghinakan, mati dengan keadaan yang hina dan menakutkan. Fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia lagi Allah telah hukum mereka tadi yang degil. Bila mereka mati saja, wala azabul akhirah, azab akhirat lagi-lagi teruk, akhza wa hum la yunsaru, dan mereka pasti di hari akhirat tidak ada siapa yang boleh menolong mereka, kerana Allah saja yang boleh menolong ketika itu. Manakala amalan tidak ada, dah lawan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membuat kesyirikan, mereka dalam neraka jahanam. Wa amma samudu, adapun kaum Samud, fahadainahum, setelah kami beri petunjuk pada mereka. Apa dia petunjuk kaum Samud? Bagi peluang lantik Nabi di kalangan mereka, Nabi soleh. Itu maksud petunjuk. Petunjuk memberi peluang untuk ada seorang Nabi boleh mengajar mereka ayat-ayat Allah. Sebab kita sekarang lah telah beri petunjuk, ada Nabi, ada Quran. Wa amma samudu fahadainahum, kami beri petunjuk dengan menurunkan Nabi untuk mereka, Nabi soleh. Fastahabbul ama 'alal hud, tapi lalu mereka lebih menyukai ala ama, buta, 'alal huda, atas petunjuk, tapi mereka tak nak ikut. Mereka lebih suka dengan yang gelap, lebih suka tak ikut Nabi tersebut, tolak ajaran Nabi semua. Maka kesal pada mereka. Dalam ayat-ayat yang cerita yang lain, mereka durhaka dengan Nabi, mereka ancam Nabi mereka dengan minta yang bukan-bukan. Lepas tu mereka bunuh unta yang sebagai mukjizat pada Nabi soleh. Maka
degil juga cerita macam mana pun, rayu macam mana pun, fa akhazathum sa'iqah, maka menyambar mereka akan petir sebagai azab. Fa akhazathum sa'iqatul azab, maka menyambar mereka oleh azab petir tadi. Alhuni bima kanu yaksibun, yang menghinakan mereka atas kesombongan mereka tersebut. Sombong, punca sombong, maka mereka telah dihukum atas dunia lagi. Jadi untuk apa ni sebenarnya? Orang Arab dengar kisah ini, orang Arab tahu kisah cerita mulut ke mulut, mati yang amat mengerikan dan menghinakan. Semoga mereka ambil iktibar daripada ancaman atas dunia lagi. Allah ancam mereka. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Untuk orang-orang yang beriman pula, orang-orang yang tidak sombong, sabar dalam perjuangan, berjuang untuk Allah, maka golongan-golongan ini, wa najjaynal ladzina amanu, maka kami selamatkan orang-orang yang beriman, wa kana yattaqun, serta mereka tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selamat. Bagaimana selamat? Selamat dengan cara memberi ketakwaan. Dia takut dengan Allah, jaga hukum Allah, maka Allah selamatkan dia, tidak ada hukuman, pergi akhirat Allah bagi syurga. Maka habis selesai kisah ancaman dunia. Maka apa yang Allah cerita ayat ni lepas ni, ancaman akhirat pula, suasana pada hari akhirat. Supaya kita dengar sendiri ngerinya hari akhirat. Dan bila kita dengar ngerinya hari akhirat, kita pun membuat persiapan, bukan sekadar dengar saja, masuk dua telinga saja, bukan. Dengar dan suruh takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita taat dengan arahan dia, pasal ngeri sangat hukuman dia. Wa yauma yuhsyaru, dan ingatlah ketika pada hari yuhsyaru ada Allahi, dikumpulkan semua musuh-musuh Allah. Kenapa musuh Allah? Kenapa musuh Allah? Kerana bila Allah lantik, bila Allah lahirkan mereka atas dunia, Allah bagi kitab, Allah bagi akal, tetapi mereka tak guna kitab tersebut. Lantik Nabi, mereka tak mengamalkan sunnah-sunnah ataupun amalan-amalan Nabi tersebut. Mulut mereka sayang Nabi, cinta Nabi, tetapi amalan Nabi yang sepatutnya mereka ikut, mereka tak buat. Maka Allah declare, inilah musuh-musuh mereka. Musuh, bahaya ni. Bila Allah declare musuh, maka di hari akhirat nanti Allah buat apa? Maka yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar, maka dikumpulkan musuh-musuh Allah untuk ditujukan ke dalam neraka jahanam. Dalam tempoh mereka dihumbang neraka jahanam tersebut, fahum yuzaun, mereka dibaris mengikut kumpulan masing-masing, mengikut ketua-ketua masing-masing, berkumpulan-kumpulan, mereka dibariskan. Itu surah apa, yang duduk kat apa tu, lupa lah surah, tak apalah, tak ingat dah. Mereka dibariskan dalam keadaan hina, dengan keadaan apa, dalam keadaan dengan ikat, tangan dibelit, belenggu, kaki dirantai, dibelit dengan keadaan hina-dina, dibariskan untuk diseret ke dalam neraka jahanam. Hatta idza ma ja'uha, sehingga mana bila mereka diseret ke neraka jahanam, mereka telah sampai mendatanginya, maka apa jadi? Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, telah menjadi saksi atas mereka pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit mereka. Ayat ini ada juga tafsir mengatakan ketika masa azab lagi situ, maka dikemudiankan. Maka apabila sampai pada masyar itu, maka mereka telah mereka telah didatangi saksi-saksi mereka. Saksi apa? Mulut ditutup, syahida alaihim sam'uhum, telinga mereka akan membagi tahu mereka, wa absaruhum, penglihatan mereka akan bagi tahu Allah Subhanahu wa taala, wa julud, kulit-kulit mereka pun bagi tahu semua sekali, bima kanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan atas dunia ini. Mana terkejut semualah.
Terkejut manusia tadi. Kenapa? Tiba-tiba mulut tak boleh bercakap, dia tak boleh kelentong. Pasal atas dunia, dia kaki kelentong, kaki berdalih. Tapi tiba-tiba mulut dia Tuhan zip, tutup, yang menjadi saksi, yang bercakap tentang amalan mereka, kesalahan mereka, perangai mereka sepanjang hidup di dunia. Setelah mereka mukallaf, ialah pendengaran mereka, penglihatan mereka dan kulit mereka. Kulit mereka inilah semua, nak cerita kulit ni, semua anggota-anggota badan yang diselaputi kulit daripada kaki hingga ke kepala, semuanya saksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkejut, manusia terkejut. Kenapa? Karena anggota-anggota badan sedangkan di satu badan, tapi boleh bercakap, boleh report pada Allah tentang kesalahan-kesalahan dia. Begitu jelas, begitu jelas sekali. Kita kena jaga-jagalah nak buat maksiat apa, cek. Pasal apa? Pasal setiap anggota badan kita akan menjadi saksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalu li juludihim, maka berkata apa? Berkatalah, maka berkatalah orang tadi, berkatalah si kena seret, kena daripada Allah, hukum Allah tadi, berkata apa dia? Li dulu dia kepada kulit dia. Terkejut dia. Biasa mulut bercakap, tiba-tiba kulit-kulit bercakap, kulit tangan, kulit kaki, cerita tentang kesalahan, kenakalan tuan dia masa dunia dulu, mencuri, merompak, tak beramal, mengumpat, apa-apa saja kesalahan, amalan ke, kesalahan akidah ke, semua diceritakan oleh anggota badan masing-masing. Ini kulit terkejut. Wa qalu li juludihim, maka berkatalah mereka tadi kepada kulit-kulit mereka. Dia tanya apa? Lima syahidtum alaina, kenapa kamu sanggup menjadi saksi ni wahai kulit? Pelik. Kamu pun sebahagian pada aku. Kamu bergerak dengan aku kalau aku buat maksiat. Kamu pun buat maksiat juga. Kenapa hari ni kamu jadi saksi pada Allah yang kita sekian-sekian buat sekian-sekian? Dia kata macam tu. Dia kata sepatutnya kulit bersekongkol dengan dia lah, nak menyembunyikan segala kesalahan-kesalahan atas dunia. Tapi tiba-tiba kulit bagi tahu Allah. Apa jawab kulit? Qalu antaqanallahu alladhi, kulit apa? Kulit kata antaqana, telah berbicara, telah bercakap, telah menjadikan kami berbicara. Antaqanallahu, Allah telah kami memberi kuasa untuk kami bercakap. Allazi antaqa, untuk berbicara kullu syai'in, segala sesuatu yang kamu buat atas dunia dahulu, segala ada rekod hingga Z, daripada sekecil-kecil amalan sehingga sebesar-besar amalan baik, amalan jahat, kulit akan report, bagi tahu semua sekali kesalahan-kesalahan untuk kesalahan jahat. Kullu syai' wa huwa khalaqakum, dan Allah pun ceritalah, dan wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un, dan dialah yang mencipta kamu pada mulanya, dan kepada kamu akan dikembalikan. Maka adalah idkhal ilahi, Allah bagi tahu, wahai yang memandangkan aku pencipta kamu, awal dulu pun aku cipta, dan bila kau mati aku juga menjadi, kamu pasti kembali, pasti kulit tadi akan beritahu tentang perihal kamu masa atas dunia dahulu. Itu perangai-perangai atas dunia. Maka ini pun sambung lagi perangai atas dunia, ayat teguran kepada orang-orang yang jahat, melakukan kejahatan atas dunia. Kenapa? Nak buat jahat tak beringat yang kulit akan jadi saksi. Nak buat jahat tak takut dengan mata, telinga menjadi saksi. Dia ingat, dia nak buat jahat, dia ingat pada pandangan orang yang degil ini hanya manusia-manusia sekeliling saja. Rupa-rupanya segala anggota badan akan menjadi saksi. Menyelahlah kejahatan-kejahatan ataupun tidak fahaman mereka tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kuntum tustatiruna, dan tidak ada kamu, bagi kamu wahai orang-orang Arab jahiliyah lah, tidak kamu pernah bersembunyi, tidak kamu masa atas dunia dahulu, tidak kamu pernah menyembunyikan, tidak kamu pernah menyelindungkan diri daripada buat maksiat. Kamu tak takut, kamu tak pernah rasa risau untuk kamu sembunyi daripada kamu buat kejahatan tersebut. Untuk siapa?
kepada sam'ukum wala absarukum, kepada pendengaran kamu dan kepada penglihatan kamu, wala juludukum, dan kepada kulit-kulit kamu. Kamu tak pernah pun atas dunia dahulu menyembunyikan kesalahan-kesalahan kamu nak buat jahat daripada telinga, mata dan kulit-kulit. Kamu tak takut pun nak buat jahat. Sepatutnya bila kamu tahu saksi kamu ini mata, telinga dan kulit, sepatutnya kamu takut nak buat jahat, tapi kamu buat juga. Kamu tak pernah terfikir pun kulit, mata, telinga ini menjadi saksi di atas apa-apa kesalahan kamu. Pasal apa? Pasal di sini orang Arab ini, dia ada asbabun nuzul ni. Orang Arab jahiliah ini, dia tidak ada Quran. Bila dia tidak ada Quran, dia tidak kenal Allah secara detail. Pasal hanya dia mendengar saja Allah, dia ingat Allah sekian-sekian, maka dia tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat sifat Allah ini sama macam manusia. Jadi bila dia nak buat jahat, maka orang Arab zaman dahulu, orang Arab jahiliah, bila dia nak buat jahat, dia beri bisik-bisik. Pahaman dia. Bila dia berbisik-bisik, dia ingat Allah tak dengar kalau mereka berbisik. Bila dia cakap kuat, baru Allah dengar. Itu fahaman dia. Itu fahaman dia. Begitu juga dengan dia nak buat jahat, Allah tak akan nampak kalau dia selubung dengan kain. Maka kalau dia nak buat jahat, nak berzina ke nak buat apa ke, dia tutup, dia pergi tempat tutup, dia buat melakukan perzinaan tersebut. Pasal dia kata bila tertutup Allah tak nampak. Dia tak tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dia tak nampak sifat Allah semacam itu. Maka dia buat jahat, dia berbisik-bisik, dan juga dia akan tutup dengan selimut. Sebagai contoh, kononnya Allah tak nampak. Allah nak cerita bukan setakat selimut, bukan setakat kamu bercakap perlahan. Bahkan Allah Maha mengetahui kenapa kulit kamu pun akan jadi saksi, wahai hamba. Telinga kamu pun menjadi saksi, wahai hamba. Mata kamu punya saksi, wahai hamba. Bahkan semua anggota badan kamu akan beritahu Allah tentang kejahatan-kejahatan kamu. Tapi memandangkan kamu tak kenal Allah, memandangkan kamu tak baca dalam Al-Quran Allah cerita tentang sifat-sifatnya, kamu tak kenal sifat-sifat Allah, maka kamu buat amalan-amalan yang kamu tak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Annallaha, bahwa Allah la ya'lamu, Allah tidak mengetahui. Konon kamu merasakan annallaha, Allah itu la ya'lamu, tidak mengetahui, katsiran, tidak mengetahui banyak, mimma ta'malun, kononnya Allah tak mengetahui dengan banyak apa yang kamu lakukan. Jadi kamu tutup, kamu berbisik-bisik, kononnya Allah tak mengetahui. Pasal apa? Pasal dia tak kenal Allah. Jadi ini ibrah untuk kita, memandangkan kita dah belajar Al-Quran, Allah tahu. Bukan setakat tahu ni saja, bahkan mata-mata yang kianat pun Allah tahu, dan hati-hati, gerakan hati pun Allah mengetahui semua sekali. Jadi bila kita kenal sifat Allah semacam itu, kita perlu ada perasaan takut dengan Allah, takut ketuhanan. Takut dengan Allah bukan takut menjauhkan diri, takut dengan Allah dengan cara mendekatkan dengannya, yakni dengan menambahkan ketaatan kepada dia, barulah sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memandangkan sangkaan kamu yang salah mengenai Allah Subhanahu wa taala, kamu tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu semua masalah-masalah kamu, batu kamu berani minta doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ni wadzalikum, dan sangkaan kamu sedemikian, Allah redha kamu menyeru kepada selain Allah, Allah maafkan kamu bila kamu buat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika, itulah wazalikum zannukum, itu hanya sangkaan kamu saja. Pasal kamu tak ada kitab, wahai orang Arab jahiliah. Untuk orang Islam akhir zaman pula, kenapa kamu buat juga kejahatan-kejahatan? Kerana kamu tak berulang-ulang memahami Al-Quran, maka tak masuk perasaan takut dengan Allah kamu ketika itu. Kamu hanya bersangka saja. Bila kamu buat amalan-amalan yang tak sama dengan syariat, tak sama dengan sunnah, maka kamu kata tak apa. Itulah pasal apa? Pasal kamu jahil wahyu tersebut.
Wa zalika zannukumul ladzi zanantum, dan itulah dugaan kamu saja yang kamu agak-agak saja bi rabbikum, kepada Tuhan kamu. Punca kamu tak faham Quran, kamu tak beramal dengan Al-Quran. Punca kamu tak hari-hari ulang-ulang dengar kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kamu jadi macam ini, kamu jauh sangat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ardakum fa asbahtum minal khasirin, maka Allah telah menjerumuskan kamu semua ke lembah kehinaan, di mana kamu akan menjadi orang yang benar-benar dalam keadaan rugi, yakni hidup di dunia kamu untung sekejap saja, pergi ke hari akhirat kamu dihumbankan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Jadi Allah buat ancaman lagi, ancaman untuk bukan ancaman, Allah menegur lagi. Allah buat ayat teguran. Allah membuat ayat teguran kepada manusia, termasuk kita semualah, yang beramal tidak mengikuti sebagaimana yang Nabi buat, ataupun yang berakidah tak sama dengan yang Allah ceritakan dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau kamu berani buat macam ini, berani buat amalan-amalan atas, kamu sangka saja benda baik, apa salahnya? Wahai hamba yang sombong, fa yasbiru, maka jika kamu sanggup bersabar, sebagaimana dunia ini kamu kena musibah, kenapa? Kamu boleh sabar lagi. Kalau kamu sanggup sabar, fannar, maka neraka maswallahu, tempat tinggal bagi kamu. Ancaman. Okey. Kalau kamu sanggup sabar dalam api neraka yang tak boleh banding dengan dunia ini, tunggu, buatlah macam ancaman semacam itu. Ayat ancaman dan ugutan. Kalau kamu boleh sabar dengan api neraka jahanam, buatlah. Itu soal bentuk ayat macam itu. Fa yasbiru fannaru maswallahu, maka jika kamu boleh bersabar, maka neraka lah tempat tinggal bagi mereka yang Allah tegur inilah. Pasal dia rasa susah di neraka, susah di hari akhirat, lebih kurang juga susah dengan dunia. Dia rasa macam itu. Jadi kalau kami boleh sabar dalam penjara sebagai contohnya, kami boleh sabar dipukul, maka kami neraka ni tak ada apa-apa bagi kami. Maka Allah tegur, okey, kalau kamu boleh sabar untuk dalam neraka jahanam aku, buatlah, tunggulah. Itu maksudnya. Wa yasta'nitu, dan jika mereka meminta belas kasihan bila masuk neraka jahanam, rupa-rupanya jauh daripada yang mereka sangkakan. Neraka tak terkira azab, tak terperi azabnya. Maka ketika itu kamu menyesal, kamu makan, kamu gigit jari-jari kamu, nak kembali ke dunia, memohon maaf macam mana pun. Pasal apa? Pasal seksa di neraka kamu tak pernah terfikir pun. Pasal apa? Pasal kamu tak mendengar kata-kata ayat-ayat Allah dalam Qurannya tentang beratnya siksa api neraka, tak masuk kengerian siksa tersebut, maka kamu terkejut bila kamu dihumbankan ke dalam neraka jahanam. Maka ketika itu wa yasta'nitu famahu, dan jika mereka minta belas kasihan pun, maka tidaklah mereka itu minal mu'tabi, terdiri daripada orang yang diberi belas kasihan. Belas kasihan atas dunia ni je. Bila kamu menangis, berdoa menangis, Allah ampun dosa-dosa kamu. Menangis setitik air mata saja menyelamatkan kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, di atas kesedaran dan keinsafan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah atas dunia. Tapi bila kita pergi ke hari akhirat, menangislah hingga kering air mata, menangislah hingga keluar darah berganti air mata, kering suara, habis suara, buat macam mana pun. Allah kata famahum minal mu'tadbin, kamu bukannya terdorong daripada orang yang diberi belas kasihan. Allah sikit pun tak kasih kepada kamu najis-najis yang atas dunia ini. Cukup hina sekali kamu ini.
Itu ayat yang sebelum tu. Maka kesan daripada kesimpulan daripada perangai-perangai teguran-teguran Allah sebagai itu, punca, maka Allah ceritalah punca manusia buat kejahatan, punca manusia tak yakin dengan hari akhirat, punca manusia tidak membuat persiapan nak pergi hari akhirat. Punca satu je punca dia. Punca dia ialah manusia jauh dengan Al-Quran. Manusia tidak berusaha nak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila manusia tidak berusaha nak memahami ayat-ayat Allah, bila manusia tidak mengambil pengajaran-pengajaran Al-Quran, Allah kata Allah akan letak syaitan sebagai ganti kamu malas tadi. Wa qayyadna lahum qurana, maka kami telah adakan bagi kamu teman-teman. Kami ada kamu qarin. Ramai qarin-qarin yang dipanggil qurana. Beribu-ribu syaitan dengan jin duduk bersama-sama dengan kamu yang dinamakan dia qurana. Pasal kamu jauh dengan Al-Quran, kamu tidak ambil ibrah pada Al-Quran, kamu tak faham Al-Quran, maka kami telah hukum kamu dengan meletakkan dengan kamu qurana. Ramai sangat korin-korin, ramai sangat teman-teman sia daripada syaitan ini. Itu punca dia. Kamu berkawalah dengan syaitan ini, dengan teman setia ini, teman setia yang amat rapat dengan kamu. Bahkan tidak ada orang yang paling rapat dengan kamu selain daripada teman setia ini, qarin ini. Tugas qarin apa benda? Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tugas qarin ini ialah membisik dengan kamu, menyedapkan kamu, mengindahkan kamu tentang kehidupan dunia. Itu je. Tugas qarin ini supaya kamu suka sangat dengan dunia, memanjang angan-angan dengan dunia, tak belajar pun tak apa, kemudian hari pun boleh, tak bertaubat tak apa, aku nak buat jahat lagi tua-tua aku bertaubatlah, tak beramal pun tak apa, kejap lagi. Sekian mereka tidak suka membuat amalan-amalan tersebut dan memandang baik di antara amalan-amalan jahat yang mereka buat. Ini bab dunia. Syaitan ataupun qarin tadi memanjang angan-angan kita, suka sangat dengan dunia dan rasa yakin mereka boleh hidup lama atas dunia ini. Mereka tak nampak, mereka langsung sikit pun tidak rasa mereka akan mati, ataupun mereka rasa akan mati lambat lagi. Ini punca fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan apa yang belakang mereka yang di hari akhirat pun mereka tak takut nak pergi. Bila hari akhirat mereka rasa panjang lagi, syaitan menjadi teman setia tadi memanjang angan-angan dia supaya kita tidak membuat sesuatu, tidak berusaha, tidak kenal hari akhirat. Maka kita pun ala kadar saja buat amalan-amalan kita. Kalau orang yakin dengan hari akhirat, mereka akan berusaha pagi, petang, siang, malam untuk pergi ke hari akhirat. Pasal hari akhirat itulah hari bermulanya penghidupan mereka. Tapi mereka ni tak sedar yang syaitan telah memanjangkan angan-angan untuk mereka kerana mereka tidak berusaha belajar memahami ayat-ayat Allah. Itu bentuk hukuman, bentuk hukuman yang Allah hukum pada mereka. Kesan mereka tak nak mengambil peluang mengenali ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak mengambil peluang apa dia dalam Al-Quran, mengenali Allah, mengenali Nabi Allah, mengenali hari akhirat. Punca mereka ada dengan Al-Quran saja, mereka boleh kenal 3 perkara ini. Tiba-tiba mereka ghaflah, mereka lalai, mereka tangguh, maka Allah hukum mereka dengan letak syaitan tadi. Syaitan memanjang angan-angan supaya mereka suka sangat dengan dunia ini. Maka wahaqa alaihimul qaul. Itulah ketetapan Allah, itulah takdir Allah. Allah nak hukum seseorang itu ke dalam neraka jahanam, maka Allah masuk ke dalam hati dia tak suka dengan Al-Quran, tak nak datang mengaji Al-Quran, rasa dia dah mahir Al-Quran, rasa dia pandai Al-Quran. Itulah ketetapan yang Allah telah tetapkan. Wa haqqa alaihimul qaul. Itulah ketetapan yang Allah telah tetapkan kepada golongan-golongan yang Allah nak menghumbankan ke dia ke dalam neraka jahanam. Asbabnya, asbab aku nak humbang kamu ke neraka jahanam, kamu jauh dengan kitab kami. Itu punca dia.
amat mengeri kan. Tapi kita tak sedar. Kita rasa tak apa. Ini punca dia. Kalau kita dengar ayat-ayat ini amat mengerikan. Seolah-olah bila kita jauh dengan Al-Quran, seolah-olah Allah nak buat takdir untuk letak kita ke dalam neraka Jahannam. Ketandaan tu, jangan main-main. Itu merupakan ketandaan. Tapi kita rasa tak apa. Maka sebagaimana qad khalat min qablihim minal jinni wal insi, sebagaimana umat-umat dahulu pun macam inilah kami mengumpankan ke dalam neraka Jahannam. Kami letakkan jin dengan syaitan dengan dia, maka dia pun mengikuti bisikan-bisikan jin syaitan semua dalam bentuk korin bentuk corona tadi. Innahum kanu khasirin, maka itulah sebenarnya mereka adalah sangat-sangat berada dalam kerugian. Nampak punca asas tak suka dengan Quran, itulah ketandaan takdir Allah nak umpankan dengan dia. Bagaimana dia nak suka Quran? Pasal bisikan tadi selalu berbisik, jangan mengaji Quran. Wa qala allazina kafaru, tengok ni, berkata orang-orang yang engkar. Siapa dia orang engkar? Orang-orang yang tak suka dengan Quran, orang-orang kafir, orang-orang yang suka dengan dunia. Satarul haqqa inada, orang yang tolak kebenaran kerana sombong. Dia rasa ilmu dia cukup, maka dia suka kalau orang lain mengaji Quran, maka dia membisik kepada kawan-kawan dia. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Kawan, tak payah nak pergi mengaji Quran ni. Kita masak kat rumah lagi bagus. Kita masuk kereta petani lagi bagus. Tak payah dengan Quran ni. Kenapa? Bisikan daripada syaitan ni sebenarnya. Betul. Ke syaitan tutup lah. Astagfirullah. Boleh jadi okey ayatlah. Gangguan ni cuaca. Faqul lazina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Syaitan kata, orang kata, jangan kamu baca Quran, jangan kamu dengar Quran, jangan kamu faham Quran, jangan kamu duduk majlis-majlis Al-Quran. Kenapa dia kata macam ni? Kenapa orang tadi kata macam itu? Pasal syaitan bagi tahu dia supaya cakap pada kawan-kawan dia. Itu yang punca dia. Dia ada perkaitan. Orang ini baik, tetapi yang membisik dengan dia tu yang jahat. Yang membisik dengan dia, cakap dengan kawan kamu itu, betul cakap ni, jangan pergi mengaji Quran lah, jangan duduk dalam majlis-majlis orang-orang daurah Al-Quran, orang tafsir Quran, jangan duduk. Wa qul ladzina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Lepas tu kalau kamu pergi pun walghaw fihi, buat supaya kawan kamu tadi tak faham. Kalau pergi mengaji pun buat cara supaya orang tadi tak faham. Walghaw fihi la'allakum taghlibun, buatlah gangguan, buat bising ke, buat gelak-gelak ke, cuik-cuik mereka ke, jangan mereka dengar orang baca Quran, jangan mereka faham Al-Quran. Tengok kerja syaitan, kerja koring kita ini. Koring kita inilah yang membisik kita, menyebabkan ada pada kita ini. Sebab tu kita rasa malas. Cukup rasa malas nak baca Quran, nak mengaji Quran. Sepatutnya dalam bulan Ramadan ni, usahalah kita dalam bulan Ramadan ini, usahalah sekurang-kurangnya sekali khatam. Rajin sikit 2 kali khatam Quran. Rajin sikit 3 kali khatam. Malam pula majlis-majlis ilmu. Baca, dengar dan bertadabbur Al-Quran, itu sepatutnya. Tetapi bisikan kawan kita ini yang menyebabkan kita rasa malas sangat, suka buat perkara-perkara lain, memandang baik apa-apa keburukan yang kita buat. Maka kesan daripada pasal apa? Pasal syaitan tahu. Syaitan cerdik. Dia tahu kalau kita dengar orang baca Quran, orang tu faham Al-Quran, maka dia tak mampu lagi nak tipu orang tu. Itu punca sahabat-sahabat Nabi zaman dulu akan menghalang. Apa semalam Ustaz cakap, Ustaz apa semalam? Ustaz dia cakap semalam, orang Arab ini dia tiba-tiba dia nak dengar Quran, tapi ada suara membisikkan nanti. Walau bagaimanapun dia nak cerita semalam surah Ad-Duha tu yang terputus hubungan tadi, pasal bila dia tak dengar, dia katalah Nabi ini orang Allah benci dengan dia dah, dia tak turunkan ayat-ayat Allah. Sebenarnya nak cerita kat sininya, mereka tak suka dengan Al-Quran
Tapi kadang-kadang mereka curi dengan nak tahu apa je. Lepas tu mereka akan benci. Dan mereka marah kawan-kawan dia nak dengar Al-Quran. Ini kisah asalnya, iaitu bagaimana orang-orang Arab, pemuka-pemuka, tak bagi dengan golongan-golongan dia mendengar Al-Quran. Kerana bila dengar Al-Quran, dia yakin iman orang tu, amal orang tu akan tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesan daripada tak dengar perkara ini, kesan daripada beramal dengan tak sama dengan Al-Quran, kesan daripada akidah yang tauhid tak sama dengan yang Allah cerita dalam kitab dia, menyebabkan mereka melakukan amal yang tidak soleh, iman yang tidak sempurna. Kesannya daripada asalnya kejahilan Al-Quran. Maka untuk golongan ini Allah ancam mereka, falanuziqan nadzila lakafaru azaban syadida. Orang yang tegur orang lain jangan belajar Quran, jangan baca Quran, jangan faham Quran tadi, ataupun orang yang terpengaruh dengan bisikan-bisikan dia tadi, Allah kata apa dia? Falanuziqan allazi, maka sungguh aku pasti akan merasakan kepada orang ni, iaitu orang yang engkar ini, azaban syadida, azab yang amat keras, azab yang amat mengerikan. Jadi bila kita dengar ayat-ayat yang semacam ini, ayat-ayat ancaman Allah macam ini, kita kena berdoa sepatutnya. Wahai Allah yang Tuhanku, ngerinya aku dengan ancaman kamu kepada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu akan azab dengan azab yang amat keras. Tolonglah wahai Allah, berilah taufik pada aku supaya aku diberikan taufik untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu orang belajar Al-Quran, berusaha nak khatam Quran 30 juzuk tafsir ini, berusaha nak hari-hari dengar Al-Quran, hari-hari baca Al-Quran. Kami bagilah taufik pada aku, ya Allah. Pasal aku takut kamu hukum aku seumpama ini. Itu doa penuh keikhlasan kepada Allah, maka Allah insya-Allah Allah akan buka cara mana pun, Allah akan buka memberi ilmu Al-Quran kepada kita insya-Allah. Wala najziyannahum aswa'al ladzi kanu ya'malun, dan pasti kami akan balas mereka dengan amat buruk dengan apa yang kamu kerjakan dahulu. Zalika jazaa'u a'da'illah. Itulah demikianlah kalau musuh-musuh Allah. Allah panggil musuh dia ni. Musuh dia orang tak mengaji Quran ni, musuh dia. Orang yang buat amal tak sama dengan Rasul, musuh dia. Zalika jazaa'u a'da'illahin nar. Demikianlah kerana balasan musuh-musuh Allah, masuk umbang ke dalam neraka Jahannam. Lahum fiha darul khuldi. Ni takut ni. Lahum fiha darul khuldi. Mereka duduk dalam neraka tu kekal selama-lamanya. Ya Allah, semoga Allah jaga kita daripada azab api neraka. Jazaa'an bima kanu. Punca dia jazaa'an bima kanu. Punca sebagai balasan daripada perbuatan-perbuatan dia. Apa dia? Bi ayatina yajhadu. Dengan ayat-ayat kami mereka mengingkarinya. Dengan ayat-ayat kami mereka tak mempelajari, memahaminya. Dengan ayat-ayat kami mereka tidak berusaha memahami, mendengar, membaca dan sebagainya. Itu je punca dia. Punca balasan dia neraka Jahannam. Punca asas dia iaitu jazaa'an bima kanu bi ayatina yajhadun. Dengan ayat-ayat kami kamu mengingkarinya. Kenapa mengingkari? Mengingkari amalan amalan kamu tak ikut sebagaimana yang diceritakan Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Allah letak neraka kekal dia, golongan-golongan ini Allah humbankan ke dalam neraka Jahannam. Maka bila masuk dalam neraka Jahannam, baru menyesal. Pasal di sana keseronokan dunia Allah tukar dengan azab neraka Jahannam. Bila masuk ke sana menyesal tak terperi dunia, kita seronok. Pasal syaitan memanjangkan angan-angan memberi keseronokan dengan kita hidup di dunia. Tak apa, satu hari tak baca Quran pun tak kisah, satu hari tak duduk ilmu Quran pun tak apa, kita rasa relax. Pasal apa? Syaitan memanjang angan-angan. Mati saja baru dia menyesal ketika itu. Rupa-rupanya aku dunia, baru aku tahu rupanya aku berkawan dengan syaitan dunia dulu. Syaitan yang mengusik aku, panjang angan-angan atas dunia. Maka dia mencari syaitan ini. Tengok, dia
Dia pun cari syaitan ni di neraka nanti. Wa qala allazina kafaru, berkata orang-orang yang buat jahat tadi, berkata orang yang atas dunia tadi engkar dengan arahan Allah, berkata orang yang atas dunia tadi hasil daripada dia tahu rupanya syaitan yang menipu dia. Kenapa? Kerana Allah dah tunjuk dah syaitan di dunia dan neraka nanti, baru dia tahu rupanya dia kawan rapat dia, koren dia ialah syaitan. Maka dia bercakap dengan Allah, dia minta dengan berdoa dengan Allah. Wa qala allazina kafaru, maka berkata orang-orang yang ingkar ini, yang atas dunia dahulu dia terpedaya dengan syaitan ini, Rabbana, wahai Tuhan kami, arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi. Wahai Allah, tunjuk pada kami mana dia orang yang menyesatkan aku atas dunia dulu. Dua golongan yang menjadi kawan setia aku, yang aku atas dunia dulu, kesalahan aku hanya mendengar bisikan dia yang menyebabkan aku suka dengan dunia, aku menjauhi arahan-arahan kamu, wahai Allah. Aku terpedaya, wahai Allah. Tunjuk aku sekarang ni, tunjuk aku mana dia. Dua golongan jin dan golongan manusia. Kenapa golongan ni? Pasal dua-dua golongan ini ada syaitan yang duduk bersama-sama dengan dia. Ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Kalau syaitan tadi masuk dalam jin, nama dia syaitan jin. Syaitan tadi masuk dalam manusia, nama dia syaitan manusia. Dua-dua tadi bertindak atas dasar dipengaruhi oleh syaitan tadi. Nak buat apa? Nak buat apa dengan jin dan syaitan ni? Allah untuk bagi tahu Allah ni. Maka dia kata apa? Naj'alhuma, kami akan Kelantan kata jet, kami akan tendang dia. Kami akan sepak dia, kami akan tendang dia. Naj'alhuma tahta, di bawah aqdamina, kaki kami. Kami nak tendang dia supaya dia duduk bawah kaki kami. Kami nak sepak dia supaya dia jatuh ke bawah. Naj'alhuma tahta aqdamina, kami akan tendang dia atas kaki kami, liyakuna minal asfali, supaya dia betul-betul menjadi mangsa yang betul-betul hina, lebih hina lagi daripada kami. Kami jadi hina kerana terpedaya dengan bisikan dia. Maka sekarang ini memandangkan dia yang bisikkan kami. Atas fakta tu kami lupa nak baca Quran dan faham Al-Quran, pasal kami terpedaya dengan bisikan dia, suka dengan dunia. Kami nak tendang dia supaya dia lebih hina lagi pada kami, nak betul-betul pijak-pijak dia. Naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin, kami nak pijak-pijak dia, jatuh ke bawah supaya dia lebih hina daripada kami. Dalam ayat yang lain, surah Ibrahim sebagai contohnya, Allah jumpa kan? Allah jumpa dia. Oh, kamu cari jin ya, kamu cari syaitan ya. Ini dia, ditunjukkan depan si Polan tadi. Maka malah dia maki-maki yang syaitan tadi. Syaitan kata, wahai kawan, tak payah maki akulah, kamu tak payah marah akulah. Pasal apa? Pasal atas dunia dahulu kamu nak duduk dengan aku. Kerana apa? Pasal kamu tak nak belajar kitab Allah. Allah hukum kamu nak berkawan dengan aku. Bila kamu berkawan dengan aku sekadar bisik je. Aku sekarang bisik daripada kamu. Kenapa kamu percaya? Aku tak nak paksa kamu pun, tapi kamu yang terima bisikan aku. Maka Allah pelarang kamu semua diam. Kamu semua telah terlanjur di sini, kamu telah terpedaya. Aku dua-dua kamu diumbang ke dalam neraka jahanam. Itulah ayat yang lain tu. Ayat ni stop kali tu ya. Maka menyesallah manusia tadi yang terpedaya atas dunia kerana ikut bisikan-bisikan syaitan. Maka kita sini pun ibrah untuk kita. Kalau kita rasa malas sangat nak mari duduk majlis ilmu, rasa malas sangat nak buat baik, kita rasa malas sangat tangguh-tangguh, itu merupakan bisikan-bisikan teman setia kita. Kita akan lawan. Dah dengar ayat ini, rasa nak buat jahat, rasa nak tangguh saja, rasa nak buat baik saja, itulah bisikan syaitan. Bisikan ini yang kita akan jumpa bila kita pergi menemui akhirat nanti. Maka kita ucaplah bila ada bisikan macam ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dengan syaitan yang direjam. Itu je. Maka lemah longlai lah syaitan-syaitan ini. Dia cukup takut dengan nama Allah, yang ini nama Tuhan dia. Pasal dia ini Tuhan bagi jin syaitan juga Allah. Habis itu orang yang jahat.
bagi orang-orang yang tak terpedaya dengan syaitan, orang-orang yang selalu dengan Al-Quran, maka syaitan akan pergi jauh-jauh dengan dia. Orang hari-hari duduk dalam majlis ilmu Al-Quran, dah bertadabbur ayat-ayat Allah, syaitan akan lari jauh-jauh, malaikat akan duduk melindungi dia. Maka orang duduk dalam majlis-majlis ilmu, insya-Allah dah semua sekali malaikat duduk bersama-sama dengan kita sekarang ini. Malaikat amat sayang kita, dan bila mereka masuk, syaitan akan lari jauh-jauh. Maka Allah ceritalah bab orang yang tak terpengaruh dengan bisikan syaitan tadi. Kalau dia dengar bisikan syaitan pun, dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka syaitan akan lemah, maka dia akan diberi hidayah duduk dalam majlis ilmu sebagai contohnya. Maka Allah buat orang-orang yang semacam ini. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, minta bantuan pertolongan Allah saja. Daripada mana dia tahu ni? Daripada Al-Quran. Dia baca Al-Quran, Al-Quran ceritakan fad'ullaha mukhlisin fa'budillaha semua ada menyatu beribadah untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua ayat-ayat Allah mengesahkan Allah. Bila mengesahkan Allah, innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang selalu mengesahkan Allah dalam kehidupan seharian dia, ada masalah berdoa dengan Allah, ada hajat berdoa dengan Allah, semua sekali dengan Allah segala-galanya. Kemudian bukan setakat saja, istaqamu, dan istaqamu. Apa istaqam ni? Allahu Akbar. Istiqamah. Dia istiqamah dengan buat perkara-perkara ni. Ada masalah, mengesahkan Allah. Ada hajat, mengesahkan Allah. Apa-apa saja, hanya Allah yang esa. Sikit pun tidak tergugat dengan selain Allah. Maka orang-orang macam ini, tengok apa kata. Untungnya orang yang semacam ini. Bagaimana? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tengok maka tatanazzalu, malaikat akan turun. Tengok, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun mereka ke atas. Tatanazzalu akan turun alaihimu, ke atas mereka, al malaikah, malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka akan turun duduk dengan kita hari-hari, siang, malam, pagi, petang, semua malaikat dengan kita. Malaikat duduk dengan kita, malaikat akan bagi ilham nak buat baik-baik saja. Itu tugas malaikat. Malaikat akan arahkan kita buat baik saja. Datang majlis ilmu, solat awal, puasa, mengaji, segala buat baik je. Dan kalau kita terlanjur buat jahat pun, malaikat tadi akan terus membisik, Syekh, kamu buat jahat tadi, bertobat segera, istighfar segera, Syekh. Tengok malaikat. Pasal malaikat kawan setia kita, malaikat jaga kita. Berjaga-jaga loh hamba, hari akhirat ni dekat ni. Dia selalu mengingat kita tentang hari akhirat. Tetapi syaitan tadi memanjang kita dengan dunia. Syaitan suruh suka dunia, malaikat suruh suka akhirat. Pilih yang mana kita, antara mana kita, yang satu kita pilih. Nak pilih syaitan ke, nak pilih malaikat? Tatanazzalu alaihimul malaikah, bila mereka turun ke dunia ini, di antara bisikan ilham malaikat, alla takhafu walau tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai kawanku, memandangkan kamu dah mentauhidkan Allah, memandangkan kamu dah istiqamah, dan dua-dua perkara ini kamu dapat daripada kitab-kitab Al-Quran. Pasal kamu hari-hari baca Quran, kamu hari-hari duduk dalam majlis ilmu Al-Quran, kamu istiqamah, maka Allah bagi tahu pada kamu, apa dia? Allah takhafu, jangan kamu takut lagi dengan hari akhirat. Kamu sepatutnya berlumba-lumba nak pergi hari akhirat. Tengok ni, kalau orang ada perasaan nak pergi hari akhirat dan berlumba-lumba dia beramal dunia ini untuk pergi hari akhirat, maknanya bisik ilham malaikat dah ada dengan dia. Kalau kita rasa malas lagi, ini bisikan syaitan lagi. Cek, hanya kita, hati kita yang boleh nilai. Orang lain tak nampak hati kita. Sebab tu para sahabat daripada kecil lagi, umur 13 tahun, 14 tahun lagi, berepuk nak pergi berperang. Pasal apa? Pasal mereka nampak akhirat di depan mereka. Umur tak cukup pun
minta nak suruh boleh pergi juga berlatih, bertinju dengan kawan dia, berpakat dengan kawan dia. Bila aku bertinju dengan kau pasal kamu tua, kamu besar, kamu kalah aku lah. Pasal apa? Pasal aku nak pergi perang, aku nak mati syahid, aku nak pergi syurga. Si kecil ni bagi tahu pada kawan dia. Pasal dia minta dengan Nabi tak pergi perang, Nabi tak bagi, kamu tak bawah umur. Dia kata apa? Bawah umur pun aku kuat. Bukti aku boleh bergusti dengan orang tua, menang aku. Dia pun bergusi kawan dia tadi. Dia berbisik kawan dia, kalah kamu lah dengan aku ni. Kawan dia kalah lah, menang dia. Maka dia dibenarkan pergi berperang. Dia yang bunuh Abu Jahal, kata kepada dia. Budak ni, dua orang tu. Seorang pegang tangan, seorang kaki, bunuh. Budak, pasal apa? Pasal akhirat. Pasal apa? Ini Allah takhafu. Malaikat dah pesan, jangan takut. Jangan takut mati, jangan takut apa pun. Pasal syurga untuk kamu ni. Kalau kita ada perasaannya tu, ini bermakna kita dah ada ilham malaikat untuk kita, insya-Allah. Semoga kita adalah, semoga Allah pilih kita termasuk golongan orang duduk dengan malaikat. Lepas tu wala tahzanu, dan jangan kamu sayang nak tinggal dunia ni. Kamu ada rumah besar, kamu ada kereta banyak, isteri pun cantik, anak berjaya, harta banyak, melimpah ruah. Jangan kamu sayang, jangan kamu duka cita nak tinggal dunia ini. Pasal apa? Akhirat tak terperi nak banding dengan dunia ini. Dia nampak benda tu, dia tak nampak langsung, tak nampak dunia. Kita kenapa suka dengan dunia? Syaitan memanjang angan-angan. Pasal apa? Syaitan tadi yang dorong kita, tadi yang suruh kita ni suka dengan dunia ini. Kalau malaikat, wala tahzanu, jangan kamu duka cita nak tinggal dunia ini. Pasal apa? Wa abshiru, dan khabar gembira bil jannatil lati kuntum tu'adun, khabar gembira yang menunggu kamu, yang Allah dah sedia kamu untuk syurga dengan dia. Di mana syurga tersebut Allah janji, dah janji lama, janji kamu. Bila Allah janji? Yang kamu hari-hari bertadabbur Al-Quran, hari-hari dalam Al-Quran, kamu dah yakin. Pasal kamu yakin dengan benda ni lah, Allah tak janji dengan kamu, wahai hamba yang mengesahkan Allah ini. Cukuplah, maka cukuplah kita menjadi kawan malaikat. Hari ini kita boleh menjadi kawan malaikat kalau kita qalu rabbana summa istaqamu. Dua perkara ini, yang insya-Allah kita menjadi kawan malaikat, maka syaitan akan lari jauh-jauh dengan kita. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma afiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'al al-Qur'ana hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi